Salam sejahtera dan salam Sarawakku sayang. Buletin UKAS edisi tengah hari 1 April 2020 bersama saya Enes Jeratun Seribu. Tumpuan Buletin UKAS edisi tengah hari adalah berkaitan Perintah Kawalan Pergerakan PKP. Bercakap dalam satu sidang media di Kuching petang Selasa, Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan Sarawak, Datuk Seri Dr. Sim Koh Hian berkata, Sarawak tetap mengekalkan waktu perintah PKP bermula 7 malam hingga 7 pagi di sepanjang tempoh PKP fasa kedua di sebalik perubahan waktu di Semenanjung dan Sabah pada jam 8 malam hingga 8 pagi yang bermula 1 hingga 14 April depan. For Sarawak, we maintained the 7 a.m. to 7 p.m. instead of 8 a.m. to 8 p.m. This is because in Sarawak, everybody get used to it, and in Sarawak, the time for sunrise is much earlier than West Malaysia. Dalam sidang media sama, Datuk Seri Dr. Sim memberitahu sebanyak 3 lagi pusat kuarantin dibuka di Kuching dalam masa singkat ini. The State Disaster Management Committee is now looking at setting up more quarantine centre for Kuching. The Amiruddin Baki Education Leadership and Management Training Institute, the LDHN Academy, the Income Tax Academy, are being proposed to cope with any eventuality. In addition, we are also looking at Royal Castle Excise Academy, and as well as asking Cebu and for Sirikare, all these to set up more quarantine centres. Sementara itu, beliau memberitahu Sarawak mencatat 1 lagi kes kematian akibat COVID-19. Jelasnya, mangsa terbaru itu merupakan seorang pensyarah yang berusia 40 tahun. Sarawak, very unfortunately, we have one more death today. It's the latest beating. It's a 40-years-old lecturer from Kota Semerahan. He passed away at SGH today. Dalam perkembangan berkaitan, Datuk Seri Dr. Sim memaklumkan Sarawak merekodkan sebanyak 21 kes baharu positif COVID-19. We had 21 positive cases today. 20 from South GH and 1 in Cebu Hospital. Jumlah ini menjadikan jumlah keseluruhan kes positif COVID-19 di Sarawak kepada 156 kes. Beralih kepada laporan pusat kuarantin COVID-19 di Mukah. Menurut Menteri Kebajikan, Kesejahteraan Komuniti, Wanita, Keluarga dan Pembangunan Kanak-kanak, Datuk Seri Fatimah Abdullah, Kementerian Kesihatan Malaysia (KKM) sedang giat mempersiapkan kem belia Mukah sebagai pusat kuarantin bagi zon Mukah. Mukah kita bersiap sedia dan tempat yang telah dikenal pasti ialah kem belia Mukah ni, kem belia Mukah, dan pihak KKM sedang buat persiapan yang diperlukan. Sekiranya perlu, iaitu mewujudkan pusat kuarantin. So, tempatnya sudah dikenal pasti dan disediakan. Sementara itu, selepas mempengerusikan mesyuarat jawatankuasa bencana bahagian Mukah pada Selasa, beliau menambah, meskipun pematuhan terhadap PKP di Mukah masih baik iaitu pada tahap 95%, namun masih berlaku tangkapan terhadap segelintir orang awam yang berdegil. Dan ini memberi mesej yang sangat jelas kepada rakyat kita bahawa PKP ini bukan perkara main-main, ya. Ianya perlu dipatuhi untuk memastikan penularan COVID ini dapat kita putuskan, ya. Dalam pada itu, beliau berkata, jawatan kuasa khas telah diaktifkan untuk mengumpul data senarai penerima yang layak di semua 82 Dewan Undangan Negeri DUN sebelum bekalan makanan diagihkan. The government is very concerned. We want to make sure that everybody has food on the table during this very difficult period, ya. Under this iaitu MCO order, Movement Control Order. So mudah-mudahan ianya dapat dilaksanakan dalam minggu ini juga.
Tambahnya, Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna juga digesa memastikan stok makanan di seluruh Sarawak mencukupi sepanjang dan selepas tempoh PKP. Berita seterusnya, Jawatan Kuasa Bencana Bahagian Kuching bagi kawasan pesisir pantai sedang mengenalpasti pusat kuarantin sementara bagi pesakit berkaitan COVID-19 di Lundu. Pengerusinya yang juga Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Demak Laut, Dr. Hazlan Abang Hibni berkata, ia merupakan sebagai langkah persediaan sekiranya berlaku sebarang kes COVID-19 di daerah tersebut. Semasa mempengerusikan mesyuarat Jawatankuasa Bencana Daerah Lundu pada Selasa, beliau juga akan memastikan pengagihan bantuan makanan kepada masyarakat setempat yang terjejas susulan Perintah Kawalan Pergerakan PKP berjalan lancar. Berikut pula mengenai laporan sumbangan alat sanitasi dan nyah cemah. Prihatin terhadap tugas kaki tangan Barisan Hadapan yang terdedah dengan wabak COVID-19, Menteri Muda Pelancongan Kesenian dan Kebudayaan Sarawak, Datuk Sebastian Ting Chiu Yu, telah menyampaikan sumbangan alat sanitasi dan nyah cemar yang disumbangkan oleh orang ramai di Miri. Sumbangan tersebut disampaikan melalui Ketua Bomba Miri Lau Poh Kiong pada Selasa. Antara alatan yang disumbangkan adalah seperti berikut. Seterusnya, sebanyak 3,728 rumah di Dun Sari Bas akan menerima bantuan bekalan makanan bagi penduduk yang terjejas sepanjang PKP dijalankan. Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Sari Bas, Muhammad Razi Sitam berkata, pengagihan bantuan dikendalikan Jawatankuasa Kemajuan dan Keselamatan Kampung di setiap kampung. Semasa pengagihan bantuan bekalan makanan di Dun Sari Bas pada Selasa, beliau merakamkan penghargaan di atas kerjasama daripada pihak Jawatankuasa Masjid di beberapa buah kampung yang menggunakan dana masjid bagi menambah keperluan tersebut. Manakala di Igan, prihatin dengan nasib rakyat yang terjejas disebabkan PKP, Ahli Parlimen Igan Ahmad Joni Zawawi telah menyampaikan sumbangan bekalan makanan kepada seramai 246 ketua keluarga di kawasan Parlimen Igan pada Selasa. Ahmad Joni berkata, bantuan bekalan makanan terus dilakukan sejurus menerima panggilan daripada beberapa tuai rumah di kawasan berkenaan. Antara rumah panjang yang terlibat katanya ialah Rumah Mission, Rumah Lang, Rumah Raya, Rumah Joseph Aus, Rumah Jarit, Rumah Lebong serta Kampung Kebuau dan Kampung Sungai Sah. Di muka pula, seramai 60 penerima dari Kampung Jebungan, Kampung Tegak, Kampung Penakup Ulu, Kampung Teh Mukah, Kampung Tabur, Penakup Bazar, Kampung Teh Labak, Susuk Lama, Susuk Baru dan Kampung Sau menerima bantuan tersebut yang disampaikan pada Selasa. Sumbangan itu inisiatif daripada Pergerakan Pemuda PBB Balingian dengan menyumbang bantuan awal memberi kelegaan kepada golongan memerlukan di sekitar Mukah. Sebelum mengakhiri Buletin UKAS, saksikan kerja-kerja disinfeksi masjid bahagian di Kuching oleh pihak berkuasa tempatan. Reading temperature, sedap.
Sekian Buletin UKAS edisi tengah hari bersama saya Ernest Juratan Seribu dan kru penerbitan. Ikuti berita selanjutnya pada Buletin UKAS edisi petang. Jaga diri anda, keluarga anda dan sentiasa berwaspada. Dapatkan berita terkini Sarawak setiap hari dengan melayari ukas.sarawak.gov.my di Facebook, Instagram dan Twitter, serta subscribe dan like saluran YouTube Buletin UKAS. Salam UKAS.